Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Harik Hidayat bin Hamidun, merupakan wakil untuk pembentangan kumpulan 7 HNS 2032 Kesukarelawanan. Dan hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang tajuk program kami, iaitu webinar keselamatan kebakaran yang telah kami jalankan. Kami mempunyai 10 ahli kumpulan. Yang pertama adalah Nur Aiman, Muhammad Hakimi, Harik Hidayat, Taufik, Afiq Ikmal, Hanafi, Ashraf, Syahir, Iskandar dan juga terakhir sekali Ikmal Reza. Kita teruskan kepada bahagian tentatif program, dan ini adalah tentatif program yang telah kami sediakan untuk para peserta yang telah mengikuti program kami. Kita pergi ke bahagian objektif program. Objektif webinar ini adalah untuk melibatkan peserta mahupun pelajar yang terdiri daripada kalangan pelajar IPT dan juga orang awam. Yang kedua adalah untuk memberikan pengetahuan tentang aktiviti keselamatan kebakaran kepada orang awam dan juga pelajar IPT. Ketiga adalah untuk memupuk dan menerapkan nilai bertimbang rasa dalam komuniti persekitaran. Dan yang keempat adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan amalan nilai sivik dalam diri setiap individu. Dan yang terakhir sekali adalah untuk memupuk semangat kerjasama dalam satu komuniti, tidak mengira agama, bangsa, kepercayaan dan juga ideologi. Dan ini adalah poster yang telah kami sediakan untuk menarik minat para peserta untuk mengikuti program yang telah kami jalankan, dan juga kami telah menyediakan sijil kepada peserta yang telah menyertai kami. Kita pergi ke bahagian sedikit latar belakang tentang panel kami, iaitu Encik Suhaimi bin Ridwan Shah. Beliau merupakan anak kelahiran Sabah yang berumur 22 tahun. Dan beliau menetap di Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Johor selama 2 tahun. Beliau pernah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tawau dan bersekolah di SMK Kuhara Tawau, lalu melanjutkan pelajaran ke Kolej Komuniti Tawau selama 1.5 tahun dan meneruskan pengajian di Politeknik Mersing, Johor selama 3 tahun. Beliau juga aktif dalam menjalankan aktiviti kesukarelawanan dan baru-baru ini terlibat dengan bantuan mangsa banjir di Selangor. Impian beliau menjadi seorang bomba adalah untuk membantu lebih ramai orang yang memerlukan pertolongan di luar sana. Seterusnya kita pergi ke bahagian kandungan program. Yang pertama, kandungan program ini adalah untuk webinar ini dijalankan untuk memberi ilmu pengetahuan yang baru kepada peserta webinar untuk mengetahui tentang keselamatan kebakaran. Yang kedua adalah peserta webinar dapat mengenal pasti risiko yang bakal dihadapi semasa menjalankan misi keselamatan kebakaran dan penyelamat bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Yang ketiga adalah para peserta webinar diperkenalkan dengan peralatan keperluan dan barangan keselamatan yang diperlukan ketika melancarkan misi bantuan dan juga menyelamat. Kita pergi kepada bahagian cabaran. Terdapat banyak cabaran yang telah kami hadapi semasa ingin menjalankan program yang telah kami rancang, iaitu yang pertama adalah masalah internet. Ketika program berjalan, cuaca di tempat kami tidak berada dalam keadaan baik, hujan, so masalah gangguan internet berlaku yang disebabkan oleh cuaca. Dan juga yang kedua adalah tiada jumlah peruntukan, di mana kami tiada jumlah peruntukan dari mana-mana pihak. So kami hanya mengutip RM10 sahaja daripada kumpulan kami untuk memberikan sumbangan kepada panel kami. Dan yang ketiga adalah masa yang terhad. Kekangan masa yang terhad telah menyebabkan program kami dihebohkan pada orang luar pada masa yang agak singkat. Dan ini menyebabkan kami sukar untuk mencari peserta untuk menyertai program kami. Dan yang keempat adalah kesukaran dalam mencari panel. Kami mengalami sedikit kesukaran apabila dalam mencari panel kedua, kerana panel kedua tidak dapat hadir pada last minute kerana mempunyai masalah hal mustahak. Jadi kami hanya meneruskan sahaja dengan satu panel kerana tarikh program yang kami hendak jalankan sudah semakin hampir. Dan kita pergi kepada cara kami mengatasi cabaran. Daripada segi masalah internet, kami telah bersiap sedia dengan link Webex untuk para peserta supaya peserta dapat mendengar
input-input yang akan diberikan oleh Encik Suhaimi. Dan yang kedua, tiada jumlah peruntukan, kami menggunakan duit sendiri, iaitu kami mengutip RM10 untuk seorang untuk diberikan sumbangan kepada panel kami, tanda menghargai beliau. Dan yang ketiga, masa yang terhad, so semua ahli kumpulan menggunakan media sosial dengan berkongsi bahan webinar ini di semua platform untuk mempromosikan kami punya program supaya lebih ramai peserta dapat mengikuti program kami. Dan yang terakhir sekali, kesukaran dalam mencari panel. So kami menyediakan backup plan sekiranya panel menarik diri di saat akhir, namun panel jemputan dapat menghadirkan diri semasa webinar. Kita pergi ke bahagian soalan daripada peserta dan juga jawapan daripada panel. Soalan pertama yang telah kami dapat untuk diberikan kepada panel adalah, adakah program latihan fire drill masih lagi relevan di sekolah kerana sebilangan pelajar memandang latihan ini sebagai sesuatu yang remeh-temeh? So jawapan daripada Encik Suhaimi, beliau mengatakan bahawa program fire drill ini masih lagi relevan untuk memberikan persediaan kepada pelajar di sekolah. Jadi pelajar di sekolah haruslah memandang perkara ini sebagai sesuatu yang serius kerana ketika program fire drill tersebut, anggota bomba akan memberikan sedikit perkongsian supaya pelajar mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika berlaku kecemasan di sekolah. Dan juga latihan fire drill ini akan membuatkan pelajar tidak panik ketika situasi kebakaran sebenar berlaku. Dan Encik Suhaimi juga berkata bahawa program fire drill ini tidak semestinya harus dijalankan di sekolah sahaja, manakala di mana-mana institusi seperti IPTA, IPT kan, bangunan-bangunan, kerana beliau berkata bahawa malang itu tidak berbau. Itu adalah soalan pertama dan juga jawapan daripada Encik Suhaimi untuk soalan pertama. Dan kita pergi ke bahagian soalan kedua. Soalan kedua yang telah kami dapat untuk diberikan kepada Encik Suhaimi adalah, sudah menjadi kebiasaan rakyat mengetahui bahawa tugas bomba adalah untuk memadam kebakaran atau membantu mencari mangsa lemas. Jadi bolehkah Encik memberitahu tugas-tugas bomba yang orang awam masih tidak tahu? Jawapan daripada Encik Suhaimi, beliau mengatakan bahawa anggota bomba, skop kerja anggota bomba sangat luas yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Jadi anggota bomba bertanggungjawab dalam melindungi dan memberi perkhidmatan profesional bagi menyelamat nyawa dan harta demi kesejahteraan rakyat. Dan beliau juga mengatakan bahawa bomba Malaysia mempunyai pasukan elit seperti pasukan khas bahan kimia berbahaya untuk mengendalikan bahan kimia yang berbahaya. Dan beliau juga berkata bahawa terdapat banyak lagi pasukan elit yang ditubuhkan oleh bomba Malaysia demi menjaga kesejahteraan rakyat. Dan beliau juga berkata bahawa anggota bomba menganggap pekerjaan ataupun tugasan bomba adalah pekerjaan yang mulia dan hakiki supaya mereka semua lebih bersemangat untuk membantu rakyat dalam apa sekali situasi yang berlaku. Seterusnya kita pergi kepada impak program kepada para peserta. Yang pertama adalah untuk mengetahui langkah-langkah awal untuk mencegah kebakaran. Yang kedua adalah untuk mempelajari cara-cara memadam kebakaran dengan betul. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui jenis-jenis alat pemadam api. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui fungsi alat pemadam api dengan betul. Dan kita pergi ke bahagian penambahbaikan untuk grup kami. Berdasarkan kepada program ini, kumpulan kami menggariskan beberapa cadangan penambahbaikan seperti di bawah. Program webinar, kumpulan kami telah memilih untuk menjalankan program webinar atas talian untuk melaksanakan tugasan khidmat masyarakat. Kumpulan kami telah menjalankan webinar keselamatan kebakaran kerana kekangan untuk berkumpul bersemuka lagi-lagi pada hari ini kami belajar juga atas talian. Dan kami berharap pada masa akan datang kami dapat menjalankan aktiviti khidmat masyarakat dan dapat melakukannya secara normal supaya dapat berkhidmat secara bersua muka.
Dan yang kedua adalah pemilihan program. Kami berharap pada masa akan datang kami dapat melaksanakan program khidmat masyarakat yang lebih baik berbanding program pembinaan telah kami jalankan, supaya kami dapat pengalaman dan penglibatan yang lebih bermakna dalam program khidmat masyarakat ini. Secara tuntasnya, program khidmat masyarakat memang memberikan manfaat yang tidak terkira nilainya kepada setiap semua yang terlibat mengambil bahagian. Jadi kami berharap di masa akan datang kami dapat menyertai lagi program seperti ini untuk menimba pengalaman yang baharu. Dan ini adalah lampiran sepanjang perjalanan program daripada awal hinggalah ke akhir, dan kami telah lampirkan beberapa screenshot daripada rehearsal, dan ini juga rehearsal, screenshot daripada grup WhatsApp kami sebelum program, dan juga perbincangan daripada menggunakan Google Meet. Dan ini adalah lampiran semasa program. Kami melakukan screenshot ketika program dijalankan bersama Encik Suhaimi, dan juga screenshot daripada grup WhatsApp kami. Dan ini adalah lampiran yang telah kami sediakan, iaitu bergambar bersama panel di akhir program bersama Encik Suhaimi. Kita pergi ke bahagian refleksi dan penutup. Webinar keselamatan kebakaran ini telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya, dan segala permasalahan yang ditimbul ketika program sedang berlangsung dapat diatasikan dengan sebaik mungkin oleh kumpulan kami, serta dapat memberikan pelbagai pengetahuan baru dalam menangani kebakaran. Kerjasama antara ahli kumpulan adalah merupakan tonggak utama dalam kejayaan program ini. Akhir kata, jutaan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Untuk bahagian refleksi dan juga penutup, kata orang mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Kesedaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah pencegahan kebakaran amatlah penting. Sikap kebanyakan anggota masyarakat kita seperti melepaskan batuk di tangga dalam kemulut ini hanya mengundang kecelakaan. Oleh itu, penglibatan dan kerjasama semua lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani masalah ini. Dan itu sahaja daripada kami, dan kami telah menyediakan link video di dalam Google Drive bagi pelaksanaan program yang kami jalankan. Sekian, itu sahaja daripada saya dan kumpulan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.